Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Nampaknya kemarahan rakyat terhadap pengerusi Perikatan Nasional Presiden Parti Bersatu belum surut lagi, sahabat-sahabat semua. Sekali lagi, satu lagi laporan polis dibuat ke atas Abakau ini kerana dikatakan menghasut, kerana kebiadapannya, kerana memperlekehkan, mempersoalkan kuasa yang di Pertuan Agong dalam pembentukan kerajaan perpaduan, khususnya untuk menamakan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Sekata pengurusi PN ini, katanya dialah yang sepatutnya jadi Perdana Menteri. Mungkin dia meroyan, sahabat semua. Mau menjadi Perdana Menteri, tapi akhirnya gigit jari dan sebagainya. Jadi mari kita dengar, mari kita tonton video ini. Satu laporan polis, apakah kenyataannya daripada laporan polis ini yang dibuat oleh pemuda amanah dan juga Bimo Sungai Buloh terhadap pengurusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin. Okey, boleh. Kita baca ni. Pegang. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami daripada Amanah Kawasan Sungai Buloh bersama Ketua Pemuda Amanah Kawasan Sungai Buloh, Naib Ketua Amanah Kawasan Sungai Buloh, Wanita Amanah Kawasan Sungai Buloh, hari ini sama-sama hadir di IPD Sungai Buloh untuk membuat satu laporan polis terhadap Tan Sri Muhyiddin Yassin di atas kenyataan di dalam satu ceramah di PRK Don Nenggiri baru-baru ini berkaitan sentuhan terhadap 3R yang menyentuh berkenaan dengan yang di Pertuan Agong terdahulu. Beberapa kenyataan yang dikeluarkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam ceramah beliau, iaitu kalau ikut kiraan perlembagaan, saya sudah ada jumlah yang lebih daripada mencukupi untuk menjadi Perdana Menteri. Tapi entah macam mana, yang di Pertuan Agong waktu itu tak ajak ataupun tidak jemput saya pergi ke istana untuk mengangkat sumpah. Siapa yang di Pertuan Agong dahulu, faham je lah. Maksudnya, dia nak mempelekehkan institusi raja-raja, keputusan yang di Pertuan Agong waktu itu. Dia mengatakan yang Pertuan Agong tidak memanggil beliau, padahal ketika itu yang di Pertuan Agong memanggil wakil-wakil setiap parti untuk membentangkan kerusi-kerusi yang mencukupi. Jadi laporan ini dibuat atas dasar tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia untuk satu tindakan tegas ataupun tindakan yang di bawah atas kanun kesesaan, atas hasutan ataupun atas Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia untuk mengambil tindakan setegas-tegasnya terhadap Tan Sri Muhyiddin Yassin di atas kenyataan yang dikeluarkan pada baru-baru ini di PRK Don Nenggiri, Kelantan. Terima kasih. Kita minta Tan Sri Muhyiddin Yassin ni kalau boleh diheret teruslah sampai kalau boleh didakwa di mahkamah memainkan isu 3R, menyentuh raja-raja Melayu. Kalau boleh, kita dalam politik ni kita tidak boleh menyentuh beberapa perkara dalam 3R. Salah satunya raja-raja Melayu lah. Dan bukan satu kali pihak Perikatan Nasional buat kenyataan, beberapa kali sebelum ini pun ada kita buat report terhadap pihak-pihak Perikatan Nasional terhadap kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh pimpinan-pimpinan Perikatan Nasional. Selain sekarang ni berapa banyak amanah arahan yang dikeluarkan oleh Biro Mobilisasi Amanah Nasional kepada seluruh negara dan di semua peringkat, di peringkat negeri, di peringkat kawasan dan di peringkat sayap-sayap.
Jadi Amanah Sungai Buloh hari ini mengambil tanggungjawab untuk membuat satu laporan di IPD Sungai Buloh, dan pagi tadi pun ada beberapa tempat yang buat. Jadinya di seluruh Selangor kita dalam Selangor ada 22 kawasan yang buat bermula semalam dan sehinggalah hari ini. Jika sekiranya tindakan ini kan menyentuh 3R, kita tidak diambil tindakan dengan tegas, jadi apa akan berlaku negara kita jika dibiarkan bebas? Apa menyentuh? Dia akan menjadi satu kucar kacir terhadap rakyat. Pemahaman rakyat lain berbanding orang politik. Jadi pemahaman rakyat bila sentuh tentang 3R, terutamanya raja-raja Melayu, pemahaman rakyat ni akan faham satu pihak mengatakan 3R ni, dan pemahaman rakyat dia akan faham satu pihak tu je jika tiada penerangan ataupun tindakan daripada pihak berkuasa. Okey. Baik, terima kasih. Alright, so itu dia sahabat semua, satu kenyataan media selepas pemuda amanah ini telah membuat satu lagi laporan polis terhadap Muhyiddin Yassin yang dikatakan membuat kenyataan. Kita tahu apa kenyataan yang dibuat oleh Muhyiddin itu, dan dalam jawapan balas ataupun respon Muhyiddin terhadap laporan polis, penyiasatan, dia cuba untuk memusingkan fakta, untuk mengelirukan rakyat dan sebagainya. Seperti mana salah satu kenyataan ini yang menarik juga untuk saya bacakan untuk kita semua. Katanya Muhyiddin cuba alih tiang gol, tumpuan masih pada ucapan hina institusi diraja. Itu dia cubaan sekali lagi untuk memperingatkan bahwa Muhyiddin ini sekarang terdesak dan cuba untuk mengelirukan rakyat, memusingkan fakta, memusingkan ucapan penghinaan beliau kepada institusi diraja yang di Pertuan Agong Sultan Pahang sekarang ini. Jadi pengerusi Perikatan Nasional dilihat cuba mengalihkan tiang gol daripada kontroversi ucapannya ketika berkempen sewaktu pilihan raya kecil di Dewan Undangan Negeri Nenggeri dengan merujuk kepada 115 akuan berkanun ahli-ahli Dewan Rakyat. Ahli Parlimen Batu Pahat On Abu Bakar berkata, dokumen lama tersebut kini tidak lagi relevan kerana tumpuan utama masih tertumpu kepada ucapannya yang didakwa menyentuh isu sensitif 3R, kaum, agama dan raja-raja. Jadi tindakan Muhyiddin ini dilihat sebagai usaha untuk mengelak daripada menghadapi implikasi serius akibat kenyataan yang menghina institusi diraja. Tegasnya menerusi kenyataan hari ini. Dan semalam juga Muhyiddin memberitahu telah menyerahkan beberapa dokumen kepada polis bagi membantu siasatan berhubung isu 3R semasa berkempen bagi PRK di Dun Negeri, Kelantan. Menurutnya antara dokumen yang diserahkan adalah surat daripada yang di Pertuan Agong bertarikh 20 November 2022 mengandungi tita perintah yang di Pertuan Agong yang meminta ahli Dewan Rakyat mendapat sokongan majelis untuk menjadi Perdana Menteri. Tapi bukan walau ini sengaja disalahfaham, disalah erti oleh Muhyiddin lah. Kerana pada waktu itu Akta Lompat sudah ada. Walaupun itu arahan dan juga tita daripada Agung ketika itu, tapi dia kena mengikut tita ataupun mengikut Akta Lompat Parti. Sebab dalam Akta Lompat Parti dia tidak boleh memberikan sokongan secara individu. Sebab kalau bersatu mungkin boleh, sebab mereka tidak mengubah mereka punya dasar parti mereka, polisi parti mereka, tapi tidak kepada parti lain seperti PKR, DAP, Pakatan Harapan, UMNO, Barisan Nasional. Mereka telah mengubah bagi sesiapa yang memberikan sokongan, mereka dianggap lompat parti, dan juga kalau UMNO mereka kena membayar 100 juta. Itu antara perkara, tapi mungkin kerana terlalu terdesak mereka membelakangkan Akta Lompat Parti ini. Jadi Muhyiddin juga menyerahkan 115 akuan berkanun ahli Dewan Rakyat yang memberikan kepercayaan kepada yang untuk dilantik sebagai Perdana Menteri yang diserahkan kepada Istana 21 November. Jadi satu lagi surat akuan penerimaan akuan berkanun daripada Setiausaha Sulit Kanan Baginda Kolonel Datuk Nazim Muhammad Alim yang mengesahkan beliau menerima dokumen itu jelasnya dalam kenyataan. Benar, itu satu fakta, kita tidak boleh nafikan istana menerimanya. Tetapi adakah sah akuan yang diberikan itu?
atau valid atau sebagainya, sahabat-sahabat semua, kerana adanya Akta Lompat Parti. Jadi mengulas lanjut, On Abu Bakar berkata, akuan berkanun yang dirujuk oleh Muhyiddin tidak lagi terpakai dalam konteks semasa. Wakil Rakyat PKR itu menegaskan bahawa pelantikan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri telah disahkan melalui undi percaya di Parlimen, sekaligus menjadikan segala dokumen terdahulu tidak lagi relevan dari segi undang-undang dan perlembagaan. Jadi tindakan Muhyiddin ini juga dilihat sebagai cubaan untuk mempertikaikan semula keputusan yang di Pertuan Agong terdahulu, walaupun beliau menafikan niat untuk menghina institusi diraja. Jadi perkara ini telah mencetuskan kemarahan pelbagai pihak, termasuk Tengku Mahkota Pahang yang dilaporkan murka atas tindakan yang dianggap memperlekeh tugas Al-Sultan Abdullah ketika menjadi yang di Pertuan Agong, kata On Bakar lagi. Jadi kita setuju sahabat semua ya, kita setuju apa yang sedang cuba dilakukan oleh pengerusi Perikatan Nasional, memimpin Presiden Bersatu ini adalah satu yang amat memalukan. Seakan-akan beliau ni masih lagi ya tidak move on, tidak mendapat menerima kenyataan ya, kerana cita-cita yang terlampau tinggi mau jadi Perdana Menteri sekali lagi ya, sebab yang pertamanya jadi Perdana Menteri itu tidak sah ya, walaupun ianya secara dibuat, walaupun kita anggap ya sebenarnya ia sah kerana ya turut di atas lantikan juga yang di Pertuan Agong, tapi caranya itu yang kita persoalkan, yaitu mengkhianati mandat rakyat, menebuk kerajaan sebelumnya, menggulingkan kerajaan sebelumnya, mengkhianati kerajaan sebelumnya demi kuasa, sahabat-sahabat semua. Jadi kita bukan persoalkan ya, persoalkan bagaimana Muhyiddin dilantik sebagai Perdana Menteri, itu valid, itu sah dari segi perlembagaan, tetapi cara mereka dengan langkah Sheraton itu, sahabat semua. Ini pandangan saya. Jadi bagaimana dengan Anda? Anda boleh berikan komen ya di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saya daripada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.